nak kawan dengan Mama? Mama tak comel. Mama tak comel? Macam mana Mama tiba-tiba tak comel? Selalu Mama comel. Kita kawan dengan Mama. Janganlah macam tu. Adik ada satu Mama je. Habis nanti kalau Mama tak kawan dengan adik, adik nak kawan siapa? Mama baru. Mama baru. Adik nak Mama baru? Kalau dia punya Mama baru. How dare you? Nak Mama baru? Macam mana nak cari Mama baru? Tak dalam kedai. Kedai? Kedai Mama. Anda ada masalah ke? Ada. Tak ada. Tak ada duit. Tak ada duit. Comel. Comel Nak Mama lah. baru. Apa dia? Nak Mama baru. Nak, oh katanya. itulah dia. Tak, Ya itu Allah. memang surprise tu. Nak Mama baru tu. Itulah dia. Ayah dia tak ada kat situ kan? Tak ada. Sebab ayah ada kat situ bahaya. Ayah dia kat situ tangan ke belakang cebit terus. Okey, ya. Menemani anda pagi ini. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda menonton Malaysia hari ini edisi 18 Jun 2021 hari Jumaat bersama dengan 7 Zulkaidah 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Anda pertemukan kami, saya Sofia Nur Solihatun juga bersama dengan Fazli Fuad. Ya, dan saya Fazli Fuad. Yang tadi anak tu bukan anak saya Okey, sambung balik kan. Okey, terima kasih kepada anda semua bersama kami hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Hari ini kita telah pun memasuki 18 Jun 7 Zulkaidah 1442 Hijrah. Jadi pada hari Jumaat ini sebenarnya adalah hari untuk kita nak mengumpul seberapa banyak pahala lah juga kan. Untuk kita nak melakukan pelbagai amalan solat dan saya pasti sebab baru-baru ini pun kita dah pun membuat sesi bacaan Yasin kan. Ya. Secara beramai-ramai dalam program Tanya Ustaz dan difahamkan juga kita akan membuat program itu juga nanti. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya bukan sahaja kita nak baca Yasin kan. Dalam masa sama juga kita nak bermunajat, kita nak bersama-sama untuk mendoakan agar COVID-19 ini mungkin kita tak tahu bilanya akan tamat tapi sekurang-kurangnya kita ni mampu macam berdoa lah memohon kepada Allah SWT. Betul, kita terus berdoa dan melakukan apa segala yang termampu untuk kita terus kuat mengharungi hari-hari yang akan datang. So tentunya kita melihat sedikit penambahbaikan lah. Vaksin dah ada, kita pun memang dah cakna dengan SOP dan sebagainya. Dan tinggal pula kita berada di rumah PKP ni, apakah aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan untuk memanfaatkan masa tu. Itu tunjukkan tadi tu antara gelagat anak-anak. Apa sebenarnya yang diharungi oleh ibu bapa yang contohnya kena work from home. Betul. Kerja dari rumah, itu pun cabaran juga. Jadi nak tanyalah Kak Afad, apa aktiviti-aktiviti yang awak lakukan bersama dengan anak kat rumah? Awak tak bincang masa sebelum live ni. Kita kena spontan macam ni, Okey, Afad. alright. Macam apa aktiviti sebab benda ni dah berlaku 1 tahun lebih kan? Ya. Jadi sudah pastinya kalau anda yang mempunyai anak kecil macam saya, anak saya baru 2 tahun. Jadi kecil 2 tahun, lagi. kecil lagi. Jadi 2 tahun ni memang memerlukan macam kena rapat dengan dia lah. Apa-apa pun, dia kalau pergi mana-mana pun dia akan cari daddy, mami kan. Alah. Jadi kena ada hubungan akrab tu lah. Tapi untuk macam, yelah nak apa menghabiskan masa bersama dengan keluarga kita ni kan. Macam saya sendiri, saya suka macam aktiviti luar rumah. Maksud dia di kawasan kejiranan tu, berjoging bersama dengan anak. Kan dalam masa bersenam sama setempat tu dengan anak sekali betul. lah. Kita Patutlah sihat. makin fit. Bukan gemuk Bukan. Fit, Itu aktiviti saya. Sofia macam mana? Sofia apa ada anak kecil lagi kan? Ya, anak saya usia 4 tahun. Jadi Okey. dah mula petah bercakap. Jadi kita pun, saya ni sebab anak seorang, jadi kita pun kena pandai untuk memainkan peranan lah. Kita pula yang macam anak kecil, kita bercakap dengan dia, intonasi kita, dan banyak aktiviti yang perlu kita ubah sikit perangai kita ni. Bukan seperti mana dewasa, tetapi kita cuba untuk merapatkan hubungan anak kita. Macam saya ni main toys dia, kita main arts and craft. Jadi macam-macam lah saya mencari ilham untuk memenuhi masa itu. Ya, macam anak saya ni suka animals tau. Ya. Biasa budak kecil kan macam saya pasti Rio pun sama juga kan. Sama. Dia suka animal, elephant apa macam-macam kan. Jadi kalau misal kata kalau kita ni tak ada sekatan pergerakan penuh ataupun PKP ni, saya pasti saya akan bawa anak saya ke zoo dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini salah satu langkah alternatif yang dibawakan daripada pihak lawatan daripada Taman Buaya, yang mana mereka Taman Buaya ni kat Melaka. Jadi kita semua ni boleh pergi menonton secara maya saja. Betul. Kalau anda ingin tahu sebenarnya, ini bukan satu benda yang baru di seluruh dunia sebab semua dilanda pandemik, Ya, bukan betul. Malaysia sahaja. Di antara tempat-tempat yang sangat menarik di seluruh dunia yang telah pun membuka pintunya untuk pelancong-pelancong virtual. Wow. Apakah itu lancongan virtual? Anda hanya perlu membayar satu bayaran
bayaran yang kecil sahaja dan kita boleh membuka minda kita untuk melihat tempat yang diidami oleh ramai. Contoh saya bagi contohlah macam dekat mana? kat London ada Museum British, kat New York ada Museum Guggenheim. Jadi ini tempat yang kebiasaannya kalau tak ada pandemik, tak ada COVID, penuh dengan orang. Jadi kita dah adaptasikan konsep itu di Melaka. Dan inilah dia. Awak tahu tak spesies buaya? Oh, spesies buaya. Okey. Kalau saya tahu satu je. Okey, apa dia? Buaya darat. Okey, tak apa. saya tak ingat langsung buaya darat. Tak ingat langsung. Okey, ada buaya darat, ini buaya maya. Okey, inilah buaya maya. Inilah dia kita bersama dengan tetamu kita untuk memberikan sedikit gambaran. Encik Ahmad Sharifuddin bin Muhammad, Pengurus Besar bagi Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ni nampak macam betul-betul ni dalam keadaan di luar ni. Selalu kita macam nak temu ramah kita punya tetamu dekat dalam kan, setuju? Tapi kali ni kita nampak tak dekat bahagian luar ni. Mungkin boleh ceritakan bagaimana agaknya boleh dapat idea lah kan nak membuat lawatan di Taman Buaya ini secara virtual ataupun maya ni, tuan. Okey, basically kita tahu ramai yang tak dapat nak keluar melancong sebabkan pandemik ni, PKP, jadi kita terpaksa berkurung dekat rumah dan sebagainya. Jadi Taman Buaya merupakan satu pusat pelancongan. Kita memikirkan satu kaedah ataupun alternatif macam mana orang rakyat Malaysia yang kebosanan duduk kat rumah tu dia boleh mengisi masa mereka dengan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya boleh buat waktu biasa. Wow. Okey, jadi kita memikirkan cara ni sebenarnya pada kita punya aktiviti live Facebook. Jadi bila kita buat live tu ramai yang request untuk kita buat satu sesi lawatan secara maya. Jadi kita terfikirkan daripada pandangan-pandangan ramai, jadi kita pun buat terdetik untuk buat idea lawatan maya ni lah, yang mana konsep dia sedikit berbeza sebab dia buat secara online, yang mana sekarang dunia penuh dengan teknologi. Jadi kita ambil kesempatan kemajuan teknologi ni untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baik, Encik Sharifuddin, ini adalah yang kita paparkan ni adalah live coverage ataupun secara langsung di museum di Taman Buaya ini ya. Ya betul. Ini dekat Taman Buaya Melaka. Jadi kalau kita kalau boleh anda boleh lihat dekat kawasan yang ada sekarang ni adalah rusa, yang mana Taman Buaya kita bukan sekadar ada buaya saja, tapi kita juga ada haiwan-haiwan yang lain. Jadi bila dalam sesi lawatan maya ni kita akan menunjukkan atau memberi penerangan berkenaan dengan haiwan-haiwan yang terdapat dalam Taman Buaya inilah, dan especially buaya. Okey, berapa lama biasanya satu sesi tu, berapa lama? Biasanya kita punya sesi akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah. Dan kita bergantung pada situasi lah. Okey, saya ni tengah duk cari-cari ni mana buayanya, Encik Sharifuddin mungkin boleh tunjuk tak? Ada. Boleh. Yang Aris mana Aris? Nak tunjuk Aris lah. Aris terkenal sekarang. Aris ada kat sini. Jadi kita ini adalah buaya Haris. Okey, Aris ni tular juga dekat media sosial ni. Dia duk rosakkan kat kolam tu punya air semua tu kan? Ya betul. Mana Aris tu? Buaya Haris ni dia ada dekat dalam air tu. Okey. Tak berapa nak nampak lah. Jadi dia adalah buaya yang ditangkap secara semula jadi. Wow. Di Sungai Melaka. Jadi keistimewaan buaya ni sebab dia ditangkap secara liar. Anda boleh lihat kat dalam tu, dalam kolam tu dia ada berenang. Besar nampak tu. Dia dengar tu kita bercakap. Okey, Cik. Jaga haiwan kita akan cuba untuk tarik dia keluar, untuk tengok. Wow. Okey. Tu dia. Biasa kalau nak bagi Aris makan ni untuk pagi-pagi ni pukul apa? Ke dah bagi tadi? Kita akan bagi makan dia seminggu sekali. Jadi seminggu sekali, okey. Untuk sesi lawatan maya kita akan tunjukkan demonstrasi bagi makan kepada Haris ni lah. Okey, kita bayangkan sendiri ya, anak-anak kita ni boleh tengok secara maya buaya-buaya ini. Dan kalau nak tanyakan sikit, kalau kita ambil package, katakan kita nak menyertai virtual tour di Taman Buaya ni, macam mana? Apa yang perlu kita lakukan? Apakah package yang terdapat dalam bayaran itu? Okey, basically biasanya kita akan minta mana-mana yang berminat untuk pergi daftar secara online dekat link yang kita ada beri dekat Facebook Taman Buaya Rekreasi Melaka. Jadi kat situ
boleh isikan butir-butir dan kemudian kita akan hubungi untuk menetapkan slot dan juga tarikh. Bercakap berkenaan dengan mereka yang boleh tonton secara maya ni, saya pun sempat jugalah kan untuk lihat dekat Facebook Taman Buaya Melaka ini. Ada juga di antara pengguna di laman Facebook tersebut yang nak pergi untuk membuat lawatan ni, Encik Syarifudin, tapi mereka kata macam yalah terlalu ramai sangat kan. Jadi mereka mungkin rasa macam agaknya bila masanya yang sesuai untuk mereka ni nak pergi membuat lawatan secara Zoom ni kan. Sebab difahamkan lebih 10,000 permintaan sekarang ni yang masih lagi belum dapat dipenuhi daripada permintaan Taman Buaya Melaka ni. Bagaimana Encik Syarifudin? Okey, sebenarnya kita punya terhad agak limited, terhad. Jadi permintaan kita tak boleh tolak sebab orang berminat. Jadi kita akan tun mengikut keutamaan bagi siapa yang buat tempahan lebih dekat lah. Jadi jangan risau kepada yang mungkin tak dapat pada slot-slot yang terawal ini, kita masih buka, cuma masa tu akan ditangguhkan ke hadapan sikit lah. Dan untuk fulfill kehendak untuk melihat lawatan maya ni lah. Okey, Cik Syarifudin, kalau saya dengan Fazli ni nak bawa anak-anak kita orang, anak-anak kami untuk bersama dalam sesi virtual ni, berapa ringgit setiap seorang? Okey. Bayaran untuk penyertaan adalah sebanyak RM7, dewasa dengan kanak-kanak sama saja. Hanya sekedar RM7 saja. Okey. Jadi kita tahu bahawa sekarang ni kan sebelum pihak daripada Taman Buaya Melaka ini membuat langkah alternatif ni kan, di mana mereka boleh lihat secara maya ini, saya pasti sebelum idea ini tercetus, untuk nak memberikan dana sumbangan makanan di Taman Buaya Melaka ini mungkin mendapat sikit kesusahan, kepayahan kan. Jadi apabila langkah ini telah pun dibuat, jadi bagaimanakah responnya? Apakah mungkin yang kita dah dapat hasil daripada langkah yang kita buat secara Zoom, lawatan secara Zoom ni? Okey, lawatan secara maya ni sebenarnya secara tak langsung juga memberi awareness, kesedaran kepada masyarakat bahawa taman buaya ataupun tempat-tempat yang memelihara haiwan ni, kita amat memerlukan dana untuk meneruskan kebajikan haiwan yang ada dekat sini. Jadi kami ini memang membuka program adoption ataupun program sumbangan. Jadi secara tak langsung juga sebenarnya bila lawatan maya ni dibuat, secara tak langsung akan sedikit sebanyak menyumbang kepada survivability tempat-tempat di taman haiwan ataupun pelancongan untuk terus menjaga kebajikan haiwan-haiwan yang ada. Baik, Cik Syarifudin, ni antara yang sangat memberikan inspirasi sebab banyak sebenarnya taman haiwan, zoo di seluruh dunia ni banyak yang dah terpaksa ditutup disebabkan COVID. Dan berdasarkan apa yang Cik Syarifudin lihat, sekiranya kalau kita membuat kaedah sebegini, kita membuka pintu secara virtual, adakah ini mampu untuk menampung kos operasi dan sebagainya dan juga kelangsungan bagi haiwan-haiwan dalam taman ini? Kalau ikutkan sebenarnya, kalau kita macam Taman Buaya sendiri, kita bergantung kepada pendapatan yang kita peroleh pada kedatangan pengunjung. Jadi bila mana adanya sambutan daripada kalangan masyarakat untuk membuat lawatan untuk menyertai lawatan maya ni, dia memberi sikit sebanyak sumbangan kepada kita untuk dapat pendapatan alternatif. Jadi dengan pendapatan ni kita boleh menjamin kelangsungan haiwan-haiwan yang berada dekat Taman Buaya Melaka ni lah. Betul lah. Haiwan ni macam kita juga, Sofia, kan. Perlukan penjagaan, makanan kan. Jadi kalau tak ada danam, bagaimana kan untuk nak meneruskan kehidupan. Jadi mungkin kita boleh saksikan di video sekarang ini buaya tersebut diberikan makanan. Ni berapa ekor ayam kalau seekor buaya ni kena bagi makan ni? Okey, sebenarnya pemberian makanan di sini bergantung kepada saiz badan buaya. Okey. Jadi keadaannya buaya yang berdewasa panjang sekitar 10 kaki boleh diberi makan sebanyak 5 ke 6 ekor ayam lah sekali makan. Okey. Dan dia bergantung kepada saiz buaya tu. Jadi buaya-buaya kat sini diberi makan secara berkala. Okey. Kalau kat sini kita akan beri makan dia seminggu sekali lah. Disebabkan buaya ni dia ada metabolism yang agak perlahan, jadi dia akan makan dalam seminggu sekali kalau kat sini. Saya nervous lah tengok buaya ni dimakan sebenarnya. Tapi dari segi SOP kan, masih ada staff-staff yang berada di situ menjaga haiwan-haiwan dan sebagainya. Bagaimana menjaga SOP di Taman Buaya tersebut? Okey, sebenarnya kita dalam musim PKP ni kerajaan menetapkan
tempat kebajikan haiwan ni sebagai sebuah industri esensial. Jadi kita dibenarkan untuk operasi, tapi dalam kadar yang pekerja perlu dikurangkan juga. Jadi kita kat sini masih lagi mengekalkan pekerja-pekerja yang perlu menjaga haiwan kat sini lah. Okey, baik, kita harapkan bahawa ramai dah di antara kita yang apabila lihat Malaysia hari ini pada hari ini dah ada idea dah nak buat apa aktiviti sepanjang PKP kan. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Sharifuddin di atas masa yang diberikan. Terima kasih. Stay safe kat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Anda di rumah nak dapatkan segala informasi. Inilah masa dia buat anak-anak kita takkanlah duduk rumah memang kita tak belajar apa-apa kan. Kalau mereka mengikuti virtual tour di Taman Buaya ini juga mampu untuk memberikan mereka satu pengalaman yang agak luar biasa juga. Ya, dalam masa sama juga kita ni dapat membantu dalam sektor pelancongan domestik. Sebab kita memang tak boleh nak keluar mana-mana kan. Jadi dengan sumbangan RM7 seorang je. Allah, RM7 Sofia kan. Bayangkan RM7 kalau kita dekat Malaysia ni berapa juta orang kan. Boleh menampunglah keperluan mereka ataupun binatang yang berada di Taman Buaya di Melaka itu. Kita nak berhenti berehat. Kejap lagi Sofia nak kongsikan tentang statistik COVID-19 dan banyak lagi pengisian yang menarik di Malaysia hari ini. Masih bersama kami di Malaysia hari ini. Semoga dalam keadaan sihat dan bersemangat. Dan tentunya kita perlu mencaknakan diri kita dengan antara angka-angka terkini bagi COVID-19. Setakat semalam telah pun dicatatkan sebanyak 5,738 kes baru, menjadikan kes keseluruhan sebanyak 678,764 kes. Dan kita boleh meraihkan sedikit sebanyak kes sembuh baru yang melebihi kes positif 7,530 kes dan 60 kes kematian baru. Jumlah kes aktif masih pada peringkat yang tinggi, jadi kita perlulah berjaga-jaga. Dan tentunya ini antara pecahan mengikut negeri. Selangor masih mencatatkan yang tertinggi dengan 1,858 kes, diikuti dengan di sini di Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Perlis masih mencatatkan kosong, alhamdulillah, tahniah. Dan inilah dia, kita mengharapkan agar angka ini terus dan terus menurun lagi. Dan sebenarnya kita nak menawarkan juga pada anda semua, bagi majikan, para majikan yang punya para pekerja khususnya dalam sektor perkilangan dan sektor perbuatan dan sebagainya. Inilah peluangnya untuk kita berbakti semula kepada negara kita, kerana telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pelaksanaan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam dan juga swasta, lebih dikenali sebagai PIKAS. Ini antara peluang yang boleh menjadikan kita semua lebih terlindung daripada COVID-19 ini. Dipastikan anda mendapatkan segala informasi dan cepat-cepat bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan semua pekerja-pekerja kita mendapat vaksinasi sepantas mungkin. Ini antara yang boleh kita kongsikan bersama anda. Ini tentunya satu inisiatif yang cukup bagus. Setiap syarikat sendiri boleh menyeraplah segala kosnya untuk memastikan pekerja mereka mendapat vaksin supaya mereka boleh bekerja semula. Ini adalah antara sektor-sektor pekerjaan yang sangat penting di negara kita untuk kita menggalakkan semula ekonomi di Malaysia. Dan inilah antara ringkasan yang boleh kita kongsikan setakat ini. Selepas ini kita akan mengkongsikan satu pengisian yang saya kira sangat-sangat menarik berkenaan dengan seorang adik cilik ini yang sangat-sangat hebat, boleh menggunakan bahasa isyarat bersama dengan ibunya. Mari kita saksikan bingkisan ini. Itulah dia gelagat adik cilik kita, adik Kalisha, yang sebenarnya mempunyai satu skills yang sangat-sangat bagus. Saya kira di sini adalah satu inisiatif dirinya sendiri. Sedikit berkenaan dengan beliau, ialah seorang anak yang dilahirkan normal oleh kedua-dua ibu bapanya yang OKU pendengarannya. Anda boleh bayangkan
seorang anak kecil ini sejak umur yang sangat-sangat kecil sudah boleh berkomunikasi dengan ibu bapanya yang OKU pendengaran. Kita ingin mendapatkan sedikit inspirasi dan melihat bagaimana adik Kalisha sebenarnya boleh mempelajari bahasa isyarat ini. Saya perkenalkan menerusi panggilan video Puan Shazana Azri, ibu kepada Kalisha, adik Farzana Kalisha, dan juga Puan Mahizan Yusof, nenek kepada Kalisha. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga bersama dengan Siti Zubaidah Muhammad Lani, jurubahasa isyarat. Saya cuba di sini ya. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Itulah dia sedikit sebanyak dikongsikan. Saya belajar sikit semalam ya. Kita nak mulakan perbincangan kita. Kita nak tanya sedikitlah kat Puan Shazana. Kita mulakan dengan Puan Shazana dulu. Ini salah satu hubungan yang sangat-sangat hebat bersama dengan anak kecil ini. Mungkin boleh kongsikan detik pertama. Sejak umur berapakah Kalisha diajar untuk menggunakan bahasa isyarat untuk berhubung dengan Puan? Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya saya adalah ibu muda yang berpengalaman. Sememangnya saya dilahirkan, semasa Kalisha dilahirkan, saya ada banyak melihat video-video di mana di luar negara lah, contohnya di Amerika, ada ramai di antara anak-anak yang di bawah umur 3 tahun boleh berbahasa isyarat dengan baik. Jadi saya cuba mengambil pendekatan untuk mengajar anak saya juga bahasa isyarat. Memang bukan mengambil masa yang sekejap, mengambil masa sehingga 3-4 bulan, kadang-kadang ada 8 bulan. Semasa tu ada menunjukkan bahasa isyarat seperti perasaan contoh marah, suka, sedih. Jadi biasanya untuk permulaan memang lebih kepada expression lah, mimik muka. Dan selepas itu barulah kita mulakan dengan perkataan-perkataan. Contohnya ada perkataan harimau, anjing. Jadi ada suara, mimik muka dan juga isyarat yang disampaikan. Ada perkataan-perkataan seperti gajah, kucing dan sebagainya. Jadi saya memang mengajar anak saya menunjukkan dia buku, gambar, dan bila kami keluar berjalan-jalan nampak burung, saya akan tunjuk ini isyarat untuk burung. Jadi ini isyarat untuk macam-macam lah contoh binatang kan. Dan makanan juga seperti daging, ikan. Jadi Kalisha ni memang anak yang suka belajar dan banyak bertanya. Jadi umur yang pertama adalah seawal 1 tahun. Wow, seawal 1 tahun. Bahasa isyarat dahulu, bahasa isyarat dan selepas tu bahasa-bahasa. Okay. Saya tak nak bayangkan bahasa isyarat dipelajari dulu oleh adik Kalisha seawal usia 1 tahun sebelum pelajari bahasa Melayu atau bahasa percakapan kita. Mungkin nak kongsikan sedikit, apakah antara yang dibantu oleh Kalisha sendiri untuk membantu Puan dan juga suami Puan? Ialah mungkin bagi tahu ada orang datang rumah ke ataupun adik menangis ke dan sebagainya. Adakah Kalisha membantu Puan dalam cara itu? Ya memang betul. Kadang-kadang memang Kalisha memang banyak membantu untuk memberi meminjam telinga kepada kami lah. Contohnya kalau ada orang datang, dia kata mama ada orang datang, dia tolong untuk, ataupun adik menangis, dia akan tepuk saya, mama adik menangis. Dia banyak meminjamkan telinga kepada saya lah. Okey, hebat adik Kalisha ni. Saya nak tanyakan soalan kepada neneknya jugalah Puan Mahizan, tapi sebelum tu saya nak tengok dulu adik Kalisha ni boleh ajar anti tak A sampai Z, ABC, A sampai Z dalam bahasa isyarat. Buat A sampai Z. Soalan dia segar. Malu. Alah, isyarat kan. Okey, tak apa. Dia tengah warm up lagi. Okey, baik Puan Mahizan, melihat sendiri perkembangan anak Puan, cucu Puan kan dari tahun ke tahun mereka semakin akrab. Kalisha pula semakin
ialah berdikari, boleh membuat segala hubungan ini. Bagaimana pengalamannya sebagai puan yang melihat perkembangannya? Okey, terima kasih ya. Okey, saya melihatkan Kalisha ni daripada kecil, daripada umur dia 1 tahun. Agaknya dia tengok mak ayah dia berbahasa isyarat, jadi menimbulkan minat pada dia. Jadi saya tengok dia setiap hari dia akan cuba ambil huruf-huruf perkataan yang dari kecil, yang macam ABC, dia cuba belajar dengan mak dia. Kemudian kita tengok buku binatang, masa tu ingat dalam umur setahun lebih rasanya. Dia ambil buku animals, lepas tu dia tunjukkan animals ni, okey macam mana cara animals ni. Okey, lepas tu macam mana kalau ada barang-barang macam kerusi ke meja ke, dia akan tanya pada ibu dia macam mana cara buat ni. Jadi dia macam dia memang memahami yang ibu dan ayahnya memang tidak mendengar. Jadi dia tidak mendengar. Jadi dia macam terima hakikat dia. Sebab bila dengan mak ayah dia, saya tengok dia tak bercakap. Dia hanya bahasa isyarat. Tapi bila dengan saya, dengan datuk dia bercakap. Jadi maknanya dia tahu environment tu. Maknanya ada kekurangan pada ibu dan ayah dia. Dan dia cepat belajar. Bijak Kalisha ni sebenarnya. Kita sangat-sangat meraihkan lah. Tapi kita nak tanya... Betul. Kita tanya kepada Puan Siti Zubaidah, bukan sahaja seorang juru isyarat tapi juga sahabat kepada Puan Shazana kan. Saya melihat tadi dengan pergerakannya sangat pantas dan sangat memang Puan memang dah terbiasa dengan menterjemah bahasa isyarat ni ya Puan. Puan Siti Zubaidah. Assalamualaikum. Saya memang kawan lama lah daripada Shazana dan memang saya bekerja sebagai seorang juru bahasa isyarat. Baik. Dah lebih 20 tahun lah bersama dengan komuniti Pekak. Wow. Adakah ini sesuatu yang sukar untuk dipelajari? Sejujurnya lah, memang kita perlukan usaha, effort dan sebagainya. Tapi adakah ini satu yang agak sukar untuk dipelajari bahasa isyarat ini? Okey, bahasa isyarat ni sama seperti bahasa lain. Maknanya kita perlu effort, kita perlu buat latihan dan kalau kita belajar bahasa isyarat memang kita perlu praktis lah. Kita tak boleh segan untuk jumpa dengan orang Pekak dan communicate dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu sajalah memang perlukan full effort. Baik, bagi penonton di rumah juga, sekiranya kita ingin refresh balik memori kita. Sebenarnya Puan Shazana dan juga kembarnya pernah kita bawakan di Malaysia hari ini pada tahun 2014, dihostkan oleh rakan setugas saya sendiri Ali Iskandar, dan ini antara momen yang pernah kita raikan Puan Shazana, kembar OKU yang cukup cemerlang sekali dalam pembelajarannya. Mungkin saya tanyakan kepada Puan Shazana sekali lagi, bagaimana perasaannya dengan kejayaan dulu dan kini melihat anak si Kalisha pun turut serta mampu untuk mempelajari bahasa isyarat dan membanggakan diri Puan sendiri. Ya, sememangnya saya berasa amat bangga dan saya ada belajar di UiTM sebelum ini dan apa subjek yang saya ambil itu adalah memang subjek yang saya minati. Dan saya adalah pelukis grafik dan grafik adalah satu minat saya yang sangat saya minati sejak kecil lagi. Jadi ini mendapat sokongan daripada ibu bapa saya dan apabila saya mempunyai anak, jadi saya tidak berhenti di situ saja. Saya masih meneruskan karya saya di samping saya mengajar anak. Saya juga ada membuat grafik-grafik dan daripada situ saya tidak bekerja sepenuh masa. Saya hanya seorang suri rumah, menjaga anak sepenuh masa dan saya mempunyai bisnes saya sendiri, iaitu saya ada bisnes review dan iaitu bouquet, membuat bouquet untuk sebagai hadiah. Sebagai seorang ibu juga saya sangat banggakan dengan pencapaian Puan Shazana. Banyak perkara yang boleh dilakukan dan tidak dibataskan oleh kekurangan pendengaran dan sebagainya. Mungkin saya nak tanyakan sedikit kepada Puan Mahizan ya. Puan Mahizan juga antara mereka yang memuat naik video-video Kalisha di media sosial. Betul ke Puan? Ya,
Betul. Bagaimana respon Saya ada orang juga. ramai melihat gelagat Kalisha, betapa hebatnya dia mampu untuk berhubung, memberikan pesanan. Bagaimana perkongsian orang ramai melihat? Itulah dia memang dia semangat dia nak belajar tu untuk bahasa isyarat tu. Kadang-kadang tu saya pun kalah dengan dia. Sebab dia lebih tahu agaknya anak kecil kan dia lebih orang kata cepat ingat. Jadi macam dia pernah juga kalau macam ada perayaan apa-apa, contohnya kalau hari guru ataupun ada hari kebangsaan, dia akan buat ini, akan adakan dia inisiatif dia akan mengadakan satu video klip khas untuk nak kata nak menyambut hari kebangsaan. Kemudian katalah untuk nak menyambut hari guru, dia ada video klip dia buat bahasa isyarat. Dia tujuannya supaya dia kata supaya kita yang normal ni pun boleh belajar sama. Contohnya macam lagu kebangsaan, dia ada buat jugalah video klip lagu kebangsaan. Jadi itulah antara dia. Astagfirullahalazim, dia ada buat video klip. Dia niat dia satulah, dia nak minta semua yang kita yang normal ni sama-sama mengetahui bahasa isyarat. Alhamdulillah, bagus adik Kalisha ni. Adik Kalisha dah warm up ke belum nak ajar aunty ABC menggunakan bahasa isyarat? Boleh tak? ABC. Please Kalisha. Dia mamai lagi. Dia mamai lagi. Yalah, pagi-pagi ni kan. Yalah. Kesiannya. Tak apa. Tapi dia memang cakap. Dia memang cakap. Kita dah melihat videonya pun saya sangat teruja melihat keterujaan adik Kalisha. Bagi Puan Syazana sendiri mempunyai bisnes pembuatan pengubahan bunga dan sebagainya kan. Dan pada masa yang sama juga mengajar anak Puan sendiri menggunakan bahasa isyarat dan sebagainya. Adakah masa Puan itu agak sukar untuk diuruskan sedikit sebanyak? Juga sebagai seorang suri rumah, saya faham betapa susahnya tanggungjawab itu. Ya, memang tanggungjawab tu memang banyak. Tapi memang untuk bisnes tu memang ada order lah. Setiap kali ada order saya akan buat pada waktu malam ketika anak dah tidur. Jadi pagi, siang tu memang saya akan menguruskan rumah tangga, melayan anak, memasak dan sebagainya. Jadi untuk bisnes tu hanya waktu malam di mana tiada gangguan dengan anak-anak lah. Dan sebab waktu siang tu saya perlukan masa dengan mereka untuk berborak. Sebab itu penting kerana akan menghubungkan komunikasi saya dengan anak saya. Jadi saya tak nak buang masa mereka dengan bisnes tapi mengabaikan mereka. Sebab bisnes tapi itu bukan secara sepenuh masa. Cuma bila ada order saya akan buat. Biasanya saya akan limitkan 2 jam. Kadang-kadang nenek ada jagalah kalau ada rushing untuk order yang nak perlu dihantarkan. Baik, Puan Syazana, antara momen yang tak boleh dilupakan bersama dengan adik Kalisha ni, dia dah membesar sejak kecil, umur 1 tahun sehingga sekarang dan semakin akrab lagi, satu hubungan yang sangat luar biasa. Adik Kalisha mampu untuk belajar bahasa isyarat demi berhubung dengan Puan. Terdapatkan antara momen yang boleh dikongsikan bersama kita yang tak boleh dilupakan, Puan? Seingat saya kenangan paling indah lah bersama Kalisha semasa beliau berumur 1 tahun. Dia saya agak teruja dengan kecomelan dan minit muka Kalisha semasa berisyarat. Dan apabila buat abjad jari kan ABC, memang untuk kanak-kanak pergerakan tangan jari tu belum lagi betul-betul tepatlah dengan isyarat yang nak. Tapi dia cuba walaupun silap, dia gelak, jadi kami sama-sama ketawa semasa membuat kesilapan bahasa isyarat. Tapi itu adalah satu cabaran lah bagi ibu bapa yang peka, sebab kita nak anak kita faham apa yang kita nak katakan. Dan selepas itu juga macam saya ingin menerangkan kepada beliau bahawa ibu dan ayah tak boleh cakap.
Jadi di luar sana ramai orang yang boleh bercakap, ibu perlukan bantuan. Jadi saya tak nak abaikan dia. Memang saya rasa ini adalah satu education yang penting semasa di rumah untuk mengajar, sebab bila berada di luar pelbagai bahasa yang Kalisha akan dengar. Jadi saya rasa perhubungan saya dengan anak saya istimewa, dan perhubungan anak saya dengan orang luar pun sama ada. Jadi setiap hari saya akan mengajar sesuatu perkara yang baru. Jadi memang bukan senanglah untuk saya sebagai parents yang peka mengajar anak yang bukan peka ni. Dan pengalaman saya semasa lahirkan Kalisha juga, anak yang ketiga, melahirkan anak yang ketiga, itulah pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan sebab COVID-19 kan. Jadi nurse semua pakai mask semasa saya di labor room. Jadi saya tak dapat bayangkan saya kena buat apa masa tu. Saya berbahasa isyarat, mereka tak faham. Dan apabila saya nak tengok doktor, nak tengok nurse pun saya tak faham pun apa. Jadi itu satu cabaran yang besarlah semasa COVID-19, semasa saya melahirkan anak yang ketiga. Saya faham. Jadi Tapi saya cakap saya sakit masa tu pun macam tak ada interaksi bersama para doktor dan nurse. Itu satu kesusahan yang saya rasa semasa berada di pandemik lah. Dan selepas saya lahirkan anak, lepas itu para doktor dan para nurse berminat pula nak belajar bahasa isyarat dengan saya. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, memberikan inspirasi yang saya kira sangat-sangat hebat sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang anak yang cukup cekal. Terima kasih kita ucapkan, dan kita mendoakan nak bagi Puan Shazana sebentar saja lagi akan mendapatkan vaksin tengah hari nanti. Kita doakan yang terbaik, semoga dipermudahkan, lancar semuanya, dan kita ucapkan terima kasih kepada kalian. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Kita bersama dengan tadi Puan Shazana Azri, Farzana Kalisha dan juga Puan Mahizan Yusof dan juga sahabat mereka dan juga jurubahasa isyarat Siti Zubaidah Muhammad Lani. Semoga ini sedikit sebanyak memberikan kita sedikit inspirasi dan juga idea. Banyak sebenarnya kita boleh lakukan untuk merapatkan hubungan dengan anak kita. Bagi mereka yang punya sedikit kekurangan pun mampu untuk memupuk satu perhubungan yang sangat erat, apatah lagi bagi kita semua yang normal ini. Semoga ini memberikan sedikit sebanyak positive vibes kepada kita semua pagi ini. Dan selepas ini kita akan berkongsikan juga seorang individu yang tentunya saya kira sangat hebat juga, seorang sukarelawan tapi mampu untuk memberikan yang terbaik dalam skop tugasnya. Kita bersama dengan Fazli Fuad untuk perkongsian seterusnya. Tapi inilah dia kan Fazli, kita lihat inisiatif seseorang itu untuk mampu untuk membuatkan satu perhubungan, satu komunikasi. Saya kira itu yang sangat penting lah. Betul. Saya apabila kita melihat program Malaysia hari ini, rasa macam kita banyak macam nak meraihkan golongan OKU ni kan. Jadi saya rasa kalau sebelum ini mungkin kita belajar bahasa Inggeris, bahasa-bahasa luar negara. Apa salahnya kalau kita bermula hari ini kita belajar silent language ni kan? Macam mana tadi? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Nampak tak? Terima kasih. Sini je. Sini je. Senang, terima kasih. Okey, terima kasih kepada anda ya. Terima kasih kepada Sofia juga tadi ya yang bercakap tentang kita nak meraihkan OKU di salah sebuah keluarga di sana. Okey, baik. Kita nak bercakap berkenaan dengan ada salah seorang daripada sukarelawan ini yang juga merupakan salah seorang daripada anggota APM. Beliau ni banyaklah membantu untuk memudahkan kepada mereka yang nak membuat suntikan vaksinasi di KLCC. Ada dua individu yang saya terbaca ceritanya. Ada seorang ni lelaki Inggeris lah yang mana tak pandai nak berbahasa Melayu dan sebagainya, tapi anggota tersebut menolonglah untuk memudahkan proses tersebut. Dan satu lagi yang menarik, tak silap saya seorang pakcik berbahasa India yang tidak boleh bercakap bertutur OKU pendengaran dan juga percakapan, tapi anggota ini kan dia boleh memudahkan cara untuk pakcik ini untuk proses vaksinasi itu. Tapi tak apa, kita nak bersama dengan individu yang saya rasa sangat bertuah lah kan, kita dapat bersama dengan beliau ni. Kita bersama dengan Private di belakang ni. Okey. Private Petana Awam Nurul Shah Linda Syamsuddin, anggota APM yang juga sukarelawan PPV, dan di atas itu kita juga bertuah pada hari ini kita bersama dengan Yang Setia Kolonel Petana Awam Effendi Ali, pengarah APM Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum kepada anda berdua. Assalamualaikum Fazli. Waalaikumsalam.
Ya, okey. Mana Syalinda ni? Okey, tapi tak apa. Nanti kita bersama dengan okey, Syalinda dah kembali. Okey, Syalinda, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Syalinda sendiri. Ya, saya ni macam mewakili ramai juga orang lah kan. Macam awak ni macam Wira jugalah kan. Sebab kita tahu bahawa kita nak menguasai silent language ni bukan satu perkara yang mudah, tapi awak berjaya juga untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi boleh kongsikan tak bagaimanakah perasaan apabila dah dapat membantu orang-orang yang memerlukan di PPV KLCC itu? Silakan. Okey. Ya. Perasaan saya memang sangat teruja lah sebab bahasa isyarat ni dia merupakan aspek penting agar kita dapat berkomunikasi dengan orang kelainan upaya ni. Dan selain daripada tu di mana kita saya dapat menajamkan komunikasi dan pengetahuan saya dalam bahasa isyarat untuk bersama orang yang berkelainan upaya ni. Sama macam manusia normal yang lain, kita nak layan orang sama rata je. Cuma keterbatasan orang tu mungkin terhad. So saya ambil inisiatif untuk belajar bahasa isyarat ni untuk memudahkan orang untuk menerima vaksin dekat sini. Nampak tak kan? Jadi itulah dia. Kita rasa macam ada satu inisiatif lah kan untuk kita nak belajar, bukan saja belajar bahasa Inggeris tapi untuk silent language ni. Okey, nak tanya kepada Tuan sendirilah. Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sebab kita tahu bahawa ramai juga sukarelawan ataupun anggota-anggota APM yang berada di pusat-pusat vaksinasi dalam negara kita ni. Mungkin boleh ceritakan sikit peranan APM dalam membantu memudahkan proses vaksinasi di PPV ini. Okey, terima kasih Cik Fazli ya. Ya, sama-sama. Semenjak tahun lepas lagi, Angkatan Pertahanan Awam kita dah terlibat dengan bertugas untuk menangani COVID ni ya. Daripada pusat kuarantin, daripada PKRC, PKPD dan sekarang ni apabila kita buat inisiatif untuk vaksin ya. Antara tugas APM kita adalah pendaftaran iaitu MyVas. Lepas tu dan asyura pandu arah orang awam di PPV dan juga untuk warga emas OKU dan pengguna kursi roda memantau pematuhan SOP di PPV, mendaftar penerimaan vaksin di MySejahtera secara manual, bertugas di bilik medik bersama pasukan kecemasan, bertugas memberi kad temu janji dos kedua dan bertugas di ruang pemerhatian selepas vaksin sebagai pasukan pertolongan cemas bantuan awal. Itu antara tugas-tugas kita di PPV lah tuan. Ya, banyak jugalah kan peranan APM dalam memudahkan mereka yang nak vaksinasi di sana. Syalinda sendiri, Syalinda sekarang ini berada di pusat vaksinasi di KLCC kan. Jadi mungkin Syalinda boleh tak tunjukkan kepada kami bagaimanakah keadaan realiti sekarang ini di sana. Macam mana pagi ni? Dah ramai ke yang menunggu untuk nak buat proses vaksinasi? Seperti yang dapat lihat dekat belakang, dekat belakang ni orang dah mula masuk ke dewan untuk teruskan prosedur untuk menerima vaksin. Baik. Ini adalah convention center kita, memandangkan KLCC adalah mega vaksin yang besar. Daripada minggu pertama, untuk hari pertama hingga hari ketiga, kita menerima 3,000 penerima vaksin. Dan untuk minggu yang pertama memang kita upgrade dia untuk menerima 5,000 orang. Dan insyaAllah hujung bulan ni kita akan menerima penerima vaksin sebanyak 8,000 orang satu hari. Ya. Sebab kita memang jagakan bahawa akan ada penambahan-penambahan kan untuk masa-masa yang akan datang untuk kita nak cepatkan proses vaksinasi. Syalinda kan dah macam dah tular dekat media sosial kan, dah membantu ramai juga mereka yang berada dekat sana. Ni apabila dah membantu golongan OKU ni, ada tak lagi mungkin ada OKU yang datang dekat sana juga? Mereka ni mungkin anggota lain yang jumpa tapi mereka terus panggil Syalinda untuk nak menolong OKU tersebut. Ada tak pengalaman yang lain? Sebenarnya saya dah jumpa dalam 3 ke 4 orang. Baik. Sebelum video saya tular ni. Tapi kebetulan pula orang yang keempat ke macam tu baru saya tak sangka diperhatikan. Jadi bila floor manager saya, Tuan Syaril, saya tak tahu yang dia ambil gambar saya. That's why kat situ dia boleh tular. Sebelum ni memang dah ada, saya dah gunakan bahasa isyarat itulah. Ya. Okey, jadi kita nak tanya juga kepada Tuan Effendi. Tuan Effendi, apabila dah lihat salah seorang daripada anggota Tuan sendiri yang membantu golongan OKU ni untuk mengambil vaksin ni, jadi bagaimanakah perasaan Tuan apabila melihat anggota APM ini? Kiranya dah ramai dah orang lihat anggota APM ni memang banyaklah memudahkan untuk proses vaksinasi dekat sana. Bagaimana perasaannya? Sudah pasti saya gembira. Ya. Saya cuba ambil kesempatan ni pada Tuan Lieutenant Commander Muhammad Syahril Abdul Ghani, Floor Manager PPV KLCC ni. Saya dapat tahu cerita ni pada malam yang hari yang pertama tu, apabila pegawai saya bagi
link satu Facebook. Ya, saya perasaan sangat gembira lah kita ada anggota yang macam Linda ni, ya. Dan selain dapat berbakti, ya, berbakti kepada masyarakat dan kepada Angkatan Pertahanan Awam sendiri. Saya rasa sangat teruja apabila saya membaca link itu yang ditulis sendiri oleh Lieutenant Commander Syahril, di mana dia adalah orang, boleh dikatakan bos di PPV itu, ya, diperhatikan anak-anak buahnya yang bertugas di KLCC itu. Bermakna beliau adalah seorang yang ketua yang prihatin, ya. Dan apabila kita tengok Linda ni bertugas begitu, saya perhatikan bahawa sifat-sifat boleh katakan caring, sifat keibuan tu ada pada beliau, ya. Okey, nampak tersenyum Linda kan? Linda, Terima kasih. Kena puji Tuan Direct ni dekat TV3 ni. Okey, baik, sebenarnya kepada anda, kita juga nak meraihkan je lah. Kita tahu bahawa hari Ahad nanti kan, kita nak menyambut Hari Bapa pada 20 Jun. Pihak APM sendiri pun menyediakan ucapan Hari Bapa ini, dan juga Linda difahamkan menjadi salah seorang dia juga yang menunjukkan bahasa isyarat kan untuk ucapan Hari Bapa ini. Jom kita saksikan ucapan Hari Bapa daripada APM. Saya kenal Pertahanan Awam Effendi bin Haji Ali, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan, dengan rasa cukacitanya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di Malaysia, khususnya kepada petugas-petugas barisan hadapan dan kaki tangan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tidak dinafikan, mereka telah bertungkus lumus, berbakti dan memberi perkhidmatan terbaik dalam membantu menangani wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Di samping jerih-perih dalam mencari rezeki dan berkhidmat kepada masyarakat, tanggungjawab sebagai ketua keluarga juga cuba disempurnakan sebaiknya. Jasa dan pengorbanan mereka dalam menjaga keperluan dan kebajikan setiap ahli keluarga seharusnya diberi setinggi-tinggi penghargaan, kerana bukan mudah untuk memainkan peranan yang baik bagi menggalas tanggungjawab tersebut. Oleh itu, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh petugas-petugas barisan hadapan yang bergelar bapa. Semoga dikurniakan syafaat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Bapa. Kita jaga kita. Wow, kita jaga kita. Dapat tak? Kita belajar pada hari ini. Okey, sikitlah kita ada lebih kurang beberapa saat saja lagi ni. Mungkin Linda boleh kongsikan senang ataupun susah untuk kita nak belajar bahasa isyarat ini. Linda. Sebenarnya saya belajar untuk bahasa isyarat ni sebenarnya baru sebulan. Itu pun melalui medium YouTube lah. Sebulan baru. Belajar kat YouTube? Sebab saya belajar dekat YouTube. Sebab saya difahamkan untuk bertugas di PPV ni khas untuk warga emas dan juga warga orang kelainan upaya. That's why saya ambil inisiatif untuk belajar. Dan di mana walaupun saya hanya menguasai asas saja, bukan 100% sebenarnya. Betul. Dan tapi saya yakin ia tetap berguna lah untuk tujuan berkomunikasi. Dan di mana pengalaman sepanjang bertugas dekat PPV ni dia sangat berharga dan tak ternilai sebab saya merasakan ini merupakan sumbangan saya kepada Pertiwi. Dan alhamdulillah lah semua pengalaman yang saya dapat dekat sini teratur dan semuanya bekerjasama dengan baik. Orang ramai yang hadir pun bekerjasama dengan baik. Dan secara seriusnya tak semua orang boleh dapat pengalaman tu, melainkan mereka menyertai anggota untuk menganggotai sukarelawan dalam Angkatan Pertahanan Awam. Okey, betul. Siapa sangka belajar dalam masa 1 bulan saja kita dah boleh menguasai bahasa isyarat kan. Saya sendiri kalau Linda tak cakap pun saya tak tahu sebulan. Betul belajar kat YouTube saja kan. Okey, jadi terima kasih ucapkan kepada Linda dan juga terima kasih ucapkan kepada yang setia Kolonel Pertahanan Awam Effendi Ali, Pengarah APM Wilayah Persekutuan, kerana memberitahu kepada kita tentang peranan APM dalam mempercepatkan proses vaksinasi di serata Malaysia. Khususnya di KLCC juga kepada Linda. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, baik, itulah dia. Saya rasa apabila Linda memperkatakan tentang perkara itu, ianya mungkin boleh menjadikan inspirasi kepada anda, khususnya frontliners yang nak memudahkan kita yang mana nak buat proses vaksinasi kan. Andai kata kalau ada golongan OKU ataupun mereka yang mungkin tidak pandai berbahasa Melayu kan. Jadi mungkin kita boleh belajar bahasa Inggeris, tapi keutamaan diberikan untuk anda semua yang nak belajar sign language ni ataupun bahasa isyarat dekat YouTube sahaja. Okey, kejap lagi
kita nak bersama juga dengan, wow ini best ni, bersama dengan Ustaz Datuk Kazim Alias nak bercakap tentang kembara kurban 1001 asnaf. Segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana tau. Yes, riang ria di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan Sofia. Okey, sebelum kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Alias, saya nak kongsikan kepada anda, pagi tadi kan saya dah cakapkan program untuk kita nak membaca Yasin beramai-ramai dalam program Tanyalah Ustaz. Okey, untuk program bacaan Yasin bersama Tanyalah Ustaz yang disiarkan pada 1 Jun lepas, wow, telah pun memecahkan rekod dan melakar sejarah bagi program waktu 6.30 pagi apabila berjaya meraih jumlah tontonan tertinggi iaitu sebanyak 1.3 juta penonton ataupun 52.5% share penonton. Juga dari 15 sehingga 21 Jun bermula 6.30 pagi untuk program Tanyalah Ustaz ini. Ini menarik ini. Kalau tempoh hari kita buat pada 1 Jun kan. Okey, ada program yang baru akan dibuat pada 15 ataupun telah dibuat pada 15 hingga 21 Jun nanti bermula 6.30 pagi dalam program Tanyalah Ustaz yang akan mengalunkan selain pada bacaan Yasin juga akan ada tadabbur surah serta membincangkan kandungan istimewa Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia bersama ilmuwan Islam yang tidak perlu untuk kita perkenalkan lagi. Ramailah tokoh-tokoh Islam yang berada dalam program tersebut. Jadi teruskan untuk anda menyokong program Tanyalah Ustaz. Baik, kita nak bersama dengan Ustaz Datuk Muhammad Kazim Alias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Ustaz dekat sana? Sebab difahamkan PKPD dekat Ipoh sekarang ni. Di tempat saya di Kampung Jelapang Jaya, Kampung Sungai Tapah terlibat dengan PKPD. Ya, okey. Jadi kita doakan semoga besoklah 19 bulan insya-Allah. Besoklah kan. Okey, kita doakan semoga semuanya dipermudahkanlah urusan mereka kat sana. Baik, Datuk. Amin. Datuk, kita nak terus bercakap berkenaan dengan kembara korban 1001 asnaf ni. Mungkin Datuk boleh terus kongsikan tentang latar belakang dulu Yayasan Budi Ihsan ni. Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya. Dan juga program saya ini. Bila nak cakap dengan Fazli pagi ni jenuh cari butang maju Fazli. Baik, terima kasih. Yayasan Budi Ihsan Malaysia dah 3 tahun dah Fazli ditubuhkan. Dan telah menjalankan kerja-kerja kebajikan. Bukan setakat nak buat korban saja, malah kami juga terlibat dalam bantuan makanan harian, bantuan makanan kecemasan, bantuan sokongan kesihatan dan sebagainya. Yang paling penting sekali, kami tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira agama, semua kami tolong. Yayasan ni dia tolong semua orang dalam tempoh ini, alhamdulillah. Dan yang paling istimewa sekali, kami menganjurkan kembara korban 1001 asnaf. Ini untuk tahun yang kedua, bukan setakat di dalam Malaysia, malah sampai ke luar negara kita buat. Jadi yang pentingnya kita bantu setakat mana kemampuan kami, dan insya-Allah alhamdulillah setakat ini Yayasan Budi Ihsan saya rasa menunjukkan satu kecemerlangan yang sangat bagus dalam kerja-kerja kebajikan ni Fazli. Ya, betul lah kan. Dan saya pasti ramai juga di antara kita yang nak tahulah antara kelebihan yang dimiliki daripada pihak YBIM sendiri ataupun pendek ceritanya kenapa agaknya kita ni yang nak melakukan ibadah korban ni harus memilih untuk melaksanakan ibadah korban ini bersama dengan YBIM. Datuk. Ya, alhamdulillah. Kita yakin bahawa bila kita bersedekah, bila kita berkorban, Allah Ta'ala akan bantu. Ya. Allah Ta'ala akan ganti balik. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, Allah Taala akan ganti balik. Jadi ini keyakinan yang kita buat, dan kita minta apa yang diganti itu ialah doa. Apa yang diganti itu ialah rezeki akan datang balik. Sebab itu kami Yayasan Budi Ihsan ni, kami menawarkan pada tuan-tuan yang pertama sekali, kami telus di dalam mengerjakan ibadah korban ini. Sebab kita ada ISO 9001-2015 yang mana bukan senang nak dapat ISO ni. Sijil satu pengiktirafan. Jadi kami tawarkan kepada yang buat korban dengan pihak kami tawarkan kepada anda insya-Allah amanah, telus. Dan kita buat korban ini bukan setakat di dalam Malaysia, kita buat di negara-negara yang saya rasa rakyat dia cukup menghargai daging korban. Dan yang paling penting, mudah-mudahan mereka mendoakan kita kesejahteraan, kesihatan kepada kita. Doa daripada mereka itu yang kita nak sangat.
Ya, betul lah kan. Sebab kita pun rasa macam sedih juga ada negara-negara luar tu kan yang nak dapat makan daging setong sekali tu pun susah kan. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga tentang, yalah tadi ada sebut tentang kita melakukan ibadah korban di luar negara kan. Kenapa agaknya untuk kita melakukan ibadah korban di luar negara? Dan saya pasti bukan saja dekat luar negara, dekat Malaysia pun sebenarnya ada lakukan ibadah korban. Tapi kenapa memilih negara-negara luar itu, Datuk? Ya, di Malaysia kita mengadakan kerjasama dengan GTR, Gabungan Transformasi Regimen, iaitu satu koperasi untuk menganjurkan korban dan menyediakan daging lembu-lembu korban ni, binatang korban itu di dalam negara kita buat juga. Yang kita buat di luar negara pada tahun ini yang istimewa misalnya di Chad, di Nigeria, dan yang paling istimewa saya rasa di Palestin, di Gaza, Palestin. Sebab pengalaman kami pada tahun lepas kita buat, mereka ni bila datang nak buat korban tu seawal pagi, malam tu dah datang dah. Wow. Nak ambil daging korban ni bersungguh-sungguh. Yang keduanya kita pilih tempat-tempat yang memang susah dan mereka ni menghargai sumbangan kita. Ya, kalau kita tengok dalam gambar yang kita siarkan sekarang ni, rumah pun tak ada. Duduk dalam kemah dan sebagainya. Jadi orang-orang macam ni yang akan kita bantu, kita tolong. Dan bagi saya, mereka sangat menghargai sumbangan kita. Bukan setakat daging korban dan sebagainya, sumbangan wang dan sebagainya, sumbangan makan, minum. Mereka cukup menghargai. Dan yang paling istimewa, bila kita lihat yang paling menyentuh hati kita ialah nampak keikhlasan mereka itu mendoakan pada kita. Yang paling seronok bila mereka tu ambil menghargai daging korban ni. Ya, setengah orang ni kita pula hantar daging korban ke rumah-rumah orang. Tak pun tunggu di jalan bagi daging korban. Punya orang tak kisah dengan daging korban di setengah tempat. Tapi di tempat yang kita pilih ini ialah orang yang betul-betul susah untuk nak dapat makan. Jadi bila kita buat itu, kita rasa seronok. Kita rasa dapat membantu mereka sedikit sebanyak dengan sumbangan korban kita. Yelah, Datuk. Kalau dekat Malaysia ni, kalau orang tengah melapah apa semua, baru beratur kan. Tapi dekat luar negara tu, malam sebelum nak korban tu dah beratur ya, Datuk. Betul datang. Ya. Betul dah datang. Kita kata, ya Allah, dia semangat betul. Itulah. Setengah tempat ni jenuh, kita panggil, marilah ambil. Jenuh tuan-tuan, tak datang ambil. Itu pun pelik juga. Ya, betul. Saya pasti penonton Malaysia hari ni rasa dah macam bersemangat dah, tak sabar-sabar. Mungkin nak dapatkan pahala Jumaat kan. Mereka nak bagi sumbangan, dalam masa yang sama juga mereka nak melakukan ibadah korban. Menerusi pihak YBIM sendiri, mungkin boleh kongsikan bagaimanakah caranya, Datuk? Silakan. Baik, kalau tuan-tuan dan penonton ingin bersama dengan YBIM, boleh hubungi kami Kembara Korban di 1001 Asnaf melalui Facebook kita pun ada. Daripada laman web kita sendiri pun ada. Tuan-tuan boleh hubungi kami, petugas kami akan melayan tuan-tuan. Ya, kita buat dengan cukup mudah. Kita boleh transfer saja, kita boleh online, kita ada QR code sekarang. Tuan-tuan, QR code saja, imbas saja untuk mendaftar. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik. Kami akan berikan sijil, kita akan berikan resip penyertaan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, kita nak ketulusan. Betul. Kita tak nak perkara korban ni orang main-main lah, macam-macam cerita. Kita tak nak. Kita nak supaya korban yang kita buat ini Allah Ta'ala terima. Sedekah yang kita buat ini akan diganjarkan oleh Allah dengan ganjaran yang baik. Dan kami di sini menjalankan amanah yang tuan-tuan berikan kepada kami. Ya, amin kan. Yang paling penting adalah teruskan. Sebab saya difahamkan kalau kita lakukan ibadah korban dekat luar negara tu, pihak YBM sendiri akan hantar gambar, video, nama kita kan dekat sana kan. Okey, baik. Kita pun pergi sana. Tapi mungkin masalah tahun ini kita ada kekangan pandemik dan sebagainya. InsyaAllah kita akan hubung dengan wakil di sana. Baik, betul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas masa yang diberikan. Jadi stay safe dekat sana. Jangan cuba-cuba keluar PKPD. Besok tamat. Besok tamat siapa? Awak banyak di rumah. Oh, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama dengan Ustaz Datuk Muhammad Kazim Elias, Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa senang je scan QR code seperti mana yang telah pun kami berikan tadi untuk program Kembara Korban 1001 Asnaf. Kita nak berhenti rehat kejap. Kejap lagi ni kita nak bersama dengan salah seorang YouTuber ni yang dulunya duduk kat KL tapi balik kampung nak buat YouTube ni, channel YouTube ni bersama dengan ibunya yang berusia 75 tahun. Masya Allah. Okey, segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Look, that's my mother, my sweet mother. You're the picture in the frame with all the colors of the rainbow. I'm far from ashamed to say I love you so. And here I lay at home tonight,
It's late but I can't sleep tonight. Forgive me if I take my time. Masih riang-ria bersama kami di MHI, Sofian dan juga Afat. Dan seperti disebutkan Afat tadi, kita akan bawakan mereka ni anak dan ibunya yang dah jadi YouTube sensation lah kat kampung. Itulah dia. Jarang kalau kita tengok yang mana buat lakonan kat YouTube ni yang berusia 75 tahun. Macam ni namanya dekat YouTube ni nama Cik Kio. Cik Kio tapi namanya adalah Asia Ngah. Tapi tak apalah, kita nak sembang-sembang dengan lebih rapat lagi dengan dua beranak ni. Terus saja kita bersama dengan Marham Muhammad Yusof dan juga ibunya Cik Kio tadi, Asia Ngah. Assalamualaikum kalian berdua. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik. Nampak panas itu cuaca silau-silau ni kat mana tu sekarang ni? Kat luar rumah. Ni dekat Batu Rakit dekat kalau kat belakang saya tu studio tempat saya syuting YouTube lah. Oh, itu studio. Wah. Okey, Marham lebih dikenali sebagai Mar kan? Ya, Mar. Okey, Mar, cerita sikitlah macam mana tercetusnya idea ni. Dulu duduk kat bandar. Sekarang ni pulang ke kampung semata-mata nak bersama dengan ibunya Cik Kia ni. Cerita sikit. Sebenarnya saya duduk kat bandar ni, saya kerja dalam bidang seni juga, production, content creator. Okey. Dan saya dah lama nak buat YouTube, nak buat tentang budaya, culture, sebab ni kehidupan saya yang sebenar kat sini. Jadi saya dah lama tu jadi PKP tahun lepas. Itu adalah peluang terbaik untuk saya dapat bersama ibu saya sudah tua, dan pada masa sama saya dapat realisasikan cita-cita saya yang dari kecil lagi. Wow, kiranya macam yalah, kita kongsikan sweet moment kita tu dengan ibu kita tu, dapat kita rakamkan. Kan biasanya kalau kita yalah, kadang kita cakap je pengalaman dengan ibu kan. Tapi kali ni dapat kita rekod dan sebagainya. Okey, nak tanya kat Cik Kio lah. Cik Kio sihat ke pagi ni Cik Kio? Sihat ke? Sihat walafiat. Oh, sihat walafiat. Tadi sarapan apa pagi tadi? Makan apa? Makan? Ya. Cik Kio, bila anaknya ni, anak panggil Ma juga ke? Cik Kio panggil anak ni siapa namanya? Panggil apa anak? Panggil Am. Am. Okey, bila Am balik dari KL ni, balik kampung ni, kan? Tahulah memang suka seronok. Tapi bila balik kampung ni bukan saja je balik kampung. Kena pula rekod-rekod video apa semua ni kan. Jadi macam mana perasaan Cik Kio bila nak kena rekod-rekod video, ambil gambar semua ni, Cik Kio? Sukalah anak sentiasa ada di sampingnya. Tapi tak rasa pelik ke tiba-tiba kena berlakon lah, kena bawa watak ni, kena berlari-lari apa semua, Cik Kia? Okey ke tak okey? Okey, tak rasa pelik pun. Cik Kia suka. Saya suka sokong anak saya. Kalau nak berlakon ni, Cik Kio, nak berlakon ni biasanya ada skrip. Ni kena baca skrip ke apa tu? Nampak tadi ada terpegang papan apa tu? Kertas apa tu? Kena pegang ke? Ada baca skrip pun, dia ajar gitu je. Oh, senang je lah. Ma, ibunya sporting lah, Ma. Bagus sangat. Nak saya bawa tour studio saya? Boleh. Cantik, boleh lah. Okey, ini adalah paparan eksklusif Kampung Mar ni ya. Inilah tempat penggambaran je. Studio ni belum siap sepenuhnya lagi sebab saya mengalami masalah kewangan sikit. Jadi studio ni cukuplah untuk shooting YouTube saya, tapi behind the scene-nya tak ada dinding lagi, dinding tak siap sepenuhnya lagi. Ni studio ni dekat dengan rumah ke? Rumah dekat mana? Wow, kelas studionya. Kat belakang sana ada sungai. Patutlah banyak konten kita boleh buat ni kalau pergi Bukit Rakit ni. Batu Rakit ni. Ni ada barang untuk saya syuting YouTube, untuk saya buat fragrance, haruman semua jadi, tapi tak siap lagi lah nanti. Saya tak tayang lagi, ada 14 episod yang dalam bank saya tapi masih belum dikeluarkan lagi. Wow. Okey, Ma, Ma punya idea daripada jalan cerita, editing apa semua Ma seorang saja ke macam mana? Sebenarnya jalan cerita ni saya fikir seorang lah, tapi saya draft dah banyak, tapi saya ada juga kawan baik saya, Iwan dan Faiz kat kampung ni. Kalau saya kekeringan idea, bukan kering idea lah, kadang-kadang kita buat benda tu kita tak nak shot sendiri. Jadi kita tanya pendapat orang, jadi dia akan bagi pendapat yang terbaik. Sepatutnya daripada studio ni, daripada rumah tadi ke sana, dapur saya sepatutnya ada jambatan, tapi tak siap lagi. Jadi saya selalunya realitinya, tak kali satu shooting saya panjat. Wow. Nampak tak? Ni jalan-jalan senam tu sekali. Nampak saya panjat kan? Saya panjat.
nak pergi ke set dapur saya. Tengok Cik Kio tu dah panjat juga ke? Cik Kia mana? Tertinggal. Nampak dah naik juga. Oh, dia naik juga. Wow. Okey. Ni macam Cik Kio panggil anak Am tu. Okey, ataupun Ma. Kita ni sebagai content creator ni yang paling penting adalah kita nak buat suatu konten ni kadang kita tak nak sama dengan orang. Kan? Tak nak sama dengan orang sebab kadang benda yang sama ni dia ni dah buat kan. Jadi Am, selaku orang yang buat content creator ni, apa yang mungkin Am boleh cakap sebab apa yang Am buat ni, Am shooting kat kampung ni, kiranya macam orang lain tak boleh buat. Kiranya macam Am ni yang jadi pertama lah yang membuat konten macam tu. Apa antaranya? Kita kalau kau nak buat apa, kita kena buat apa yang kita suka. Jadi kehidupan saya suka benda-benda yang macam ni, kehidupan yang organik, herbal, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Jadi saya rasa saya tengok kat luar negara dah banyak buat benda macam tu. Tapi kat Malaysia tak ada yang orang buat betul-betul. Saya nak share lifestyle dekat kampung ni sebenarnya hebat sebenarnya. Betul. Macam kalau orang muda habis belajar je pergi KL, pergi ke kota, pergi ke bandar. Tapi saya juga dulu macam tu, cari pengalaman. Tapi saya dah pasang impian saya, bila saya dah ada pengalaman yang cukup, saya nak balik ke kampung balik dan mulakan hidup dekat kampung balik. Alhamdulillah. Dekat kampung ni macam vacation tau hari-hari. Yalah. Jealous kita orang ni yang saya tak boleh rentas ni. Rasa macam nak ke sana pula, Ma. Jadi, Ma punya perbezaan kehidupan daripada bandar bertahun-tahun kan, lebih 10 tahun sampai ke usia ni, sejak tahun lepas dah balik ke kampung. Adakah itu perubahan yang sangat mendadak untuk Ma ataupun rasa macam inilah yang dinanti-nantikan, rasa macam smooth je segalanya, lancar? Ini lagi menggembirakan sebab ini yang dinanti-nantikan selama ni. Daripada usia saya muda, saya dah plan saya nak duduk kat hutan. Daripada saya kecil saya tanya mak saya, kenapa tak rumah mak saya depan, bukan dekat hutan kat sini. Tak takut ke? Lepas tu apa yang mak cakap? Impian saya lah, jadi studio saya ni boleh tidur juga nanti. So impian saya memang saya nak bangun je tidur, dapat fresh air, dapat oksigen yang banyak. Ya, betul. Dan yang paling penting saya nak promote culture Malaysia ni ke mata dunia. Sebab Malaysia dia mix culture, ada India, ada Cina, ada Melayu. Iyalah. Dia special sikit. Jadi saya nak promotekan bagi orang luar tahu macam mana culture budaya dekat Malaysia ni. Betul. Dan kehidupan lifestyle yang autentik dekat Malaysia. Ya, tapi seronok lah apabila kita tengok Ma dengan maknya ni dekat kampung dengan jealous lah. Kejauhannya, flora fauna. Nampak tak kalau masak tu dekat belakang tu ada piuk apa semua tu, nampak secara tradisional tu. Kan? Kira macam dapur tradisional. Saya buat sendiri lah. Saya buat sendiri semua dapur-dapur tradisional. Rumah saya pun kebanyakan semua saya buat sendiri. Bagusnya, Ma. Nak tanya dekat Cik Kia. Pergi rumah jap. Cik Kia. Tercegat kat belakang itu. Cik Kia. Dalam banyak-banyak video kan yang si Am ni suruh buat, ada tak video-video yang macam tak maulah. Macam merepek susah. Lah Am. Macam tu. Merepek lah kau ni. Ada tak? Video apa? Video yang macam susah lah Cik Kia ni nak buat. Susah, video yang susah. Apa video yang paling susah mak rasa? Tak tahu kok, rasa-rasa kalau tak susah mana lah bagi saya. Saya tenang je saya terima benda tu. Sporting. Ramai ke peminat sekarang Cik Kia? Minta sign apa semua, autograf? Ada? Ramai ke peminat? Tak tahulah peminat tu. Cik Kia, jiran sebelah rumah cakap apa? Ada cakap apa tak? Kita tak ada jiran. Tak ada jiran? Ya? Duduk dekat ni lah. Rumah kita orang tengok tak ada jiran. Memang kosong. Tak ada jiran langsung. Jiran kita orang pindah. Okey, baik. Okey, Ma tadi kan, awal-awal tadi Ma kata tak siap lagi studio sebab kekangan kewangan apa semua kan. Kalau orang ramai, peminat, penonton ni yang macam nak tolong, bantu capai cita-cita Ma, macam mana kita nak tolong? Ada perniagaan ke? Ada apa-apa ke? Tolong support YouTube saya je, subscribe banyak-banyak supaya YouTube saya berkembang dengan cepat. Jadi saya boleh berkarya lebih lagi. Itu je yang saya nak minta tolong daripada netizen, daripada orang ramai, sebab kalau tak ada orang support YouTube saya tak boleh teruskan karya-karya saya. Betul lah. Tapi saya percaya ramai di antara kita yang menonton Malaysia hari ini ni yang saya rasa support si Ma ni sebenarnya daripada pelbagai peringkat umur. Kan, yang macam senior sikit sokong mak dia. Betul. Kan, yang bayi-bayi kita ni sokong mak lah kan. Macam Cik Kia sendiri, Cik Kia ada macam YouTube channel sendiri ke ataupun macam mana? Mungkin lepas ni ada perancangan kot. YouTube channel sendiri untuk Cik Kia. Ada YouTube, tak ada. Cik Kia ada YouTube channel tu, saya yang bersama dengan Cik Kia. Instagram, TikTok pun tak ada lah? Instagram, TikTok tak ada lah?
Sebab Cik Kia kan umur 75, kadang-kadang saya kurangkan juga scene Cik Kia sebab tak larat kan. Sebab ada penyakit. Betul. Tapi kita tak tahulah kan, mungkin ada perancangan selepas ni. Kita tak tahu kan. Mana tahu Cik Kia ada peminat sendiri yang minta request kan. Okey, Cik Kia dah dapat vaksin ke belum? Dah. Dah. Alhamdulillah. Macam mana perasaannya dapat seronok? Macam mana perasaannya bila dah suntik vaksin ni? Macam mana perasaan dapat vaksin? Biasalah, saya tak ada rasa apa-apa. Sama biasa je bagi saya. Tak ada pening-pening demam, tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Kuatlah Cik Kia ni. Kuatlah Cik Kia. Apa rahsianya? Rahsianya apa? Kongsikanlah, dah 75 tahun kuat lagi ni. Petua apa? Kita semangat tu kuat. Kita berdoa sama. Ya Allah, ya Tuhan, aku mempermudahkan segala-galanya dalam hidup. Alhamdulillah. Cik Kia. Soalan cepu mas. Kita soalan cepu mas. Penerbit kita tanya ni. Bila dah dapat menantu? Calonnya ramai. Ke apa ni? Bila nak dapat menantu? Tanya Cik Kia. Agak bila? Hidup diorang je. Soal menantu tu saya tak boleh kata. Tu hadiah lah. Oh. Nanti ada menantu tambah seorang lagi. Ada 3 orang dalam video pula lepas ni. Saja mengusik. Okey, Ma, kata-kata akhir untuk semua, untuk menghargai ibu bapa walaupun kita dalam pandemik ni semua, kita kena berusaha juga. Apa pesanan, Ma? Kata-kata akhir saya, agilah orang tua kita selagi dia masih hidup. Dan saya minta orang ramai supaya sokong saya dan mak saya supaya saya dapat teruskan karya-karya saya untuk menaikkan nama dan budaya Malaysia di mata dunia. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Ma. Last kali mungkin boleh kongsikan apa nama channel YouTube tu. Boleh kita subscribe sekejap lagi. Marbiter, MARBITTER. Pahit. Marbiter. Comel. Instagram pun sama Instagram. Marbiter juga. Instagram Marbiter juga. TikTok semua Marbiter. Okey, kita support nanti, kita support. Kita Best subscribe. ni, konsep tradisional ni. Okey. Terima kasih, Ma. Kita ucap terbaik. Terima kasih, Cik Kia. Terima kasih. Jaga diri. Jaga diri. Senyum selalu kan. Itu dah petuanya. Dah petuanya. Banyak berdoa, banyak ceria. Dia kena kuatkan dirilah. Dia kata kuat semangat dia kan. Itu ada. Kalau kadang orang tua ni, itulah antara pegangan yang mereka buat kan. Untuk nak meneruskan kelangsungan hidup. Baik, daripada perkembangan YouTuber anak dan mak, kita nak lihat apa menarik di harian di paper mana? Berita harian dulu. Berita harian. Okey, kita mulakan berita harian secara ringkasnya di halaman utama. 25 anak istimewa terima suntikan dos pertama vaksin. Itu gambaran yang dikongsikan kepada anda semua. Lanjutan di halaman yang ke-6. Petugas Program Pemulihan dan Komuniti PDK Muhammad Anas Safwan Mazala menenangkan pelatih PDK yang juga penghidap sindrom Down. Dan Amal Abdul Malim 24 sebelum disuntik vaksin di program outreach vaksinasi COVID-19 di PDK Nur Ilham Tendung Pasir Mas. Seramai 25 anak istimewa di bawah kelolaannya terdiri daripada mereka sindrom Down, autisme dan juga masalah pembelajaran. Jadi inilah dia antara yang boleh kita kongsikan inisiatif yang lebih lagi untuk menyantuni mereka yang mempunyai sedikit kurang keupayaan. Betul. Okey, daripada BH kita nak lihat apa yang dipaparkan di NST. Wow, ini cerita berkenaan dengan Harimau Malaya. Kan, Harimau Malaya yang berada di kedudukan ketiga dalam carta kumpulan untuk kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia, dan semalam mereka telah pulang ke Malaysia. Harimau Malaya return to grim reality. Maksudnya dekat sini ialah kita harus lihat kepada keadaan semasa sekarang ni. Walaupun kita kalah 2 perlawanan, kita menang dengan Thailand, dan kita harus menyokong pasukan Malaysia untuk kelayakan Piala Asia, dan Malaysia telah pun layak sebenarnya untuk meski ke peringkat ketiga ataupun pusingan ketiga Piala Asia. Kita sokonglah, tak kiralah sama ada kita ni support naturalisasi ke, pemain tempatan ke, apa yang paling penting kita harus menang dan terus menang di masa akan datang. Kita doakan, jangan kita kecam, tapi kita berikan sokongan yang terbaik. Okey, di halaman yang ke-16 bagi harian Metropola kita kongsikan 27 calon STAM peroleh 10 mumtaz. Ini ataupun 0.5% peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia memperoleh keputusan 10 mumtaz lepas ia menggunakan format baru. Jadi syabas diucapkan kepada semua yang menghampiri menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Ini antara yang kita melihat lah walaupun kita dilanda pandemik tapi tidak memberikan efek yang cukup besar bagi mereka yang cekal dalam pembelajaran mereka. Ya, betul. Okey. Baik, kita sebenarnya tadi saya dah sentuh pasal bola kan. Memang sekarang ni memang peminat-peminat bola sekarang ni kan tengok
Euro sekarang ni. Copa America pun dah start kan. Saya nak kongsikan sikit lah. Semalam Denmark kalah kepada Belgium 2-1. Belanda menewaskan pasukan Austria 2-0. Jadi kepada anda semua peminat-peminat bola sepak, bermula minggu depan di Malaysia hari ini kita nak bawakan satu segmen menarik juga untuk anda peminat-peminat bola sepak. Anda boleh titipkan sebarang komen, idea, ataupun mungkin anda ada ucapan, tak kira lah sama ada untuk pasukan Malaysia ke ataupun untuk saingan di luar negara ke, tak kisah. Yang paling penting pasal bola, anda boleh titipkan di Facebook kami Malaysia Hari Ini TV3. Nak tulis komen ke apa ke, tak kisah. Membina ke, kan, nak cakap pasal tak sokong naturalisasi ke, apa-apa sahaja kami memberikan kepada anda semua. 100% nak komen tentang bola sepak, silakan di Malaysia Hari Ini TV3. Minggu depan kita akan bawakan segmen yang baru di Asyik kami dia bercakap, kami nak dengar anda pula yang bercakap. Kongsikan bersama kita di laman Facebook. Okey, kita kongsikan juga bagi mereka, anda semua yang punyai agak-agaknya saman yang tertunggak ke, saman yang belum bayar ke. Ini adalah berita baik untuk anda, tidak ya. Okey, orang ramai yang punya e-kompas atau saman trafik yang belum dijelaskan, anda kini berpeluang untuk membayar saman dengan diskaun 50%. 50% melalui portal dan aplikasi My Bayar Saman. Ini adalah aplikasi yang dibina oleh PDRM untuk membantu kita semua. Pastinya ini adalah satu inisiatif kerajaan untuk memastikan kita semua mampu untuk membayar semua saman kita menjelang tahun 2022. Kita tanggungjawab bayar 50%. Semalam saya dah install dah ni aplikasi ni. Bagus. Semalam 300. Hari ni saya cek 150. Dia dah kurang 150. Saya terus bayar kejap lagi. Kita bayar sekarang. Okey, minggu depan Isnin kita nak bawakan satu topik menarik. Tadi dah cerita pasal saman apa semua. Isnin nanti pertahan institusi polis hari Isnin di Malaysia hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Halaman subur, taman kemesraan, mercup tumbuh, pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau, rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan, mekar di titis embun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan, sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan.